Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry sebab lama sudah tidak buat video. Untuk hari ini aku akan cerita 4 game seram yang dari dulu sampai sekarang masih dimainkan. Oke, sebelum start jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, anjay. Oke, untuk yang pertama aku jumpa Papan Oija. Untuk Papan Oija ni, ia dikenal dari zaman Tiongkok pada zaman dinasti Song. Jadi dalam Papan Oija ni ia ada huruf A sampai Z. Ia juga ada nombor 1 sampai 9 dan ada perkataan yes, no dan juga ada perkataan goodbye. Sebelum wujud Papan Oija ni, ia ada satu permainan yang dimainkan pada zaman dahulu, iaitu Planchette. Untuk Planchette ni ia sama, permainannya untuk berhubung dengan roh. Planchette ni yang menggunakan papan sebagai bahan utama dan ia juga menggunakan kanta pembesar sebagai medium untuk melihat abjad ataupun huruf yang terdapat dalam papan tersebut. Jadi permainan Placenta ni yang memang terkenal pada era Victoria. Pada era tersebut, Placenta ni ia dikenal sebagai talking board. Jadi talking board ni ia digunakan oleh semua spiritualis untuk digunakan secara meluas oleh spiritualis pada era tersebut semasa peperangan persaudaraan antara Amerika dan Amerika Syarikat. Jadi wujudnya placenta ni ia digunakan untuk komunikasi antara prajurit yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Jadi prajurit yang masih hidup ni akan main placenta tersebut untuk mereka komunikasi dengan roh-roh yang sudah meninggal semasa peperangan saudara tersebut. Seorang peniaga terkenal, Elijah Bot, telah memperkenalkan permainan placenta ni kepada orang ramai menggunakan ataupun memperkenalkan permainan placenta ni dengan gaya baharu dan menggunakan nama baharu iaitu Talking Bot. Pattern ini telah difailkan pada 18 Mei 1890 dan telah dikeluarkan pada 10 Februari 1891. Salah seorang pekerja Elijah Board iaitu William Ford telah mengambil alih perniagaan Talking Board ni dan telah memperluaskan perniagaan tersebut dan telah menukar nama Talking Board kepada Oija. Perkataan Oija ni telah diperkenalkan oleh Elijah Board sebenarnya, tapi telah digunakan semasa syarikatnya telah diambil alih oleh William Ford pada 1891. Salah seorang perniaga iaitu Charles Curnet yang juga pengasas kilang Curnet Novelty. Novelty ni maksud pembaharuan lah pada masa tersebut. Jadi beliau juga salah seorang daripada pengeluar game Oija ni. Jadi beliau menyangka bahawa board ni mengambil perkataan Oija tu daripada bahasa Mesir Purba yang bermaksud selamat tinggal. Tetapi board sendiri menyatakan bahawa dia mengambil perkataan Oija tu daripada kombinasi gabungan perkataan ia daripada Jerman dan juga Perancis. Jadi siapa yang berminat untuk bermain Oija ni, kamu boleh main dengan kawan-kawan. Especially kamu boleh main pada waktu malam. Kamu boleh main pada waktu macam pagi, petang, tapi yang lebih baik kamu main pada waktu malam. And kamu boleh main di tempat yang sunyi dan tiada gangguan. Contoh macam phone. Jadi kamu boleh mula permainan tu dan kamu cakap, adakah roh yang sudi berkomunikasi dengan kami. Jadi masa kamu bermain permainan tersebut and lepas kamu baca, ia kira mantra lah. Mantra tu ia mengambil masa yang sangat lama lah untuk roh tu datang. And semasa menunggu tu ataupun semasa macam belum ada roh yang ikut bermain,
macam-macam soalan sampai placenta tu bergerak. Jadi semua kawan-kawan kamu yang ikut main boleh meletakkan tangan mereka di atas placenta. Semualah macam placenta tu ya kanta untuk melihat huruf yang ada di atas papan Ouija tu. Sejak kemunculan permainan Ouija ni, sudah banyak laporan yang menyatakan bahawa banyak pemain-pemainnya macam kerasukan. Lepas tu ada yang bercakap sendiri berhayal. Lepas tu suhu di bilik yang mereka main tu ya macam suhunya tiba-tiba rendah, macam sejuk. Semua benda ni berlaku sebab ada di antara pemain-pemain tersebut yang yang macam indah meminta izin sebelum berhenti bermain. Ya, permainan ni semua orang mesti minta izin dulu sebelum berhenti bermain sebab kan berkomunikasi dengan roh, jadi sopan dah sikit kan. Baca. Jadi permainan Ouija ni sangat terkenal sehingga ia macam telah dimasukkan ke beberapa buah filem. Contoh macam I Am Zozo, Ellison dan last kali The Season ataupun The Summoning. Untuk yang kedua, permainan seram yang boleh dimainkan yang terkenal dari dulu sampai sekarang ialah Charlie. Untuk Charlie ni dari Spanyol, ia asal Charlie ni ialah seorang kanak-kanak yang terlibat dalam kemalangan kereta, tetapi rohnya masih macam tidak tenang. Jadi ada juga artikel yang menyatakan bahawa Charlie ni dia macam seorang kanak-kanak yang membunuh diri. Jadi untuk yang Charlie ni aku ndak banyak dapat lah ia punya informasi sebab dekat Google pun ndak banyak. Jadi untuk permainan Charlie ni kamu boleh main, kamu sediakan 2 pensel, and pensel tu ia disilangkan seperti salib. Jadi di atas kertas lah. Jadi atas kertas tu ia ada perkataan yes, no, and perkataan tu ia dibahagikan kepada 4. Jadi pensel tu di atas kertas. Jadi pensel tu lah yang akan bergerak kalau roh tu masuk. Untuk Charlie ni ia sama aja macam Ouija tadi. Ia punya hantu Charlie ni akan mengganggu pemain-pemain yang lupa ataupun indah memberitahu selamat tinggal ataupun meminta izin sebelum berhenti bermain. Semasa kamu main permainan Charlie ni, kamu mesti minta izin daripada roh tersebut kalau kamu mau berhenti main. Sekiranya roh tersebut macam belum puas bermain, jadi kamu tidak bolehlah berhenti bermain sampai roh tu puas. Jadi kamu mau main game ni, kamu mesti hati-hati je lah. Jadi semasa kamu mula main Charlie ni, first kali kamu mesti baca mantra. Adalah mantra yang ia beritahu. Jadi pas kamu baca mantra tu, pensel yang di atas tu akan bergerak ke yes. Jadi lepas dia bergerak ke yes tu, kamu boleh tanya apa-apa soalan. Tapi selain soalan pasal bila kamu mau mati, bila pasal duit and pasal cinta, sebab 3 ni Charlie tu tidak akan layan. And permainan Charlie ni ia sangat terkenal di seluruh dunia, especially ia sangat terkenal di Jepun. Jadi ramai pelajar sekolah menengah di Jepun ni yang minat main Charlie ni, sehingga orang sanggup berkumpul ataupun macam ponteng kelas untuk main Charlie ni. Jadi macam Charlie ni ia ada sama permainan dengan permainan di Jepun, iaitu kokorisan. Jadi kokorisan ni belum adalah orang yang beritahu ia ada kaitan dengan Charlie ke indah, tapi permainannya sama macam Charlie.
Di Jepun ni kan ramai sudah murid yang main. Jadi guru-guru pun menasihati ataupun memberi banyak tindakan lah kepada murid-murid yang masih main ni kan. Sebab cikgu macam banyak sudah kes-kes macam murid-murid tu selepas main tu mereka ada kerasukan and mereka macam indah tenang and mungkin ada salah lah masa dorang main cali-cali tu kan. Mungkin masa last dorang main tu dorang indah ucap selamat tinggal kah, dorang indah minta izin. Tapi laporan tentang murid yang kena ganggu di Jepun ni semakin meningkat lepas permainan ni terkenal di negara tersebut. Untuk saranan lah, aku rasa permainan ni boleh pula main, tapi mesti hati-hati lah kalau main. Sebab mungkin ia ada berkait rapat sama roh yang indah tenang. Jadi siapa-siapa yang mau main, siapa-siapa ada yang masa lapang kah, mau main game cari-cari ni mainlah. Tapi mesti hati-hati. Game ni ia kan terkenal hingga ia ada satu movie iaitu The Charlie Charlie. Jadi kalau kamu ada kesempatan kamu lihatlah movie tu. Sebab dalam movie tu ia ada ceritakan macam mana Charlie ni wujud and apa kesannya kalau sekiranya kamu macam lupa mau minta izin untuk berhenti bermain. Kamu boleh lihat dari sana lah kesannya apa. Untuk yang last ni kita ada yang aku jumpa lah, ia ada permainan jelangkung. Jadi permainan jelangkung ni yang sudah lama terkenal di Indonesia dan pada mula jelangkung ni diperkenalkan ia memang terkenal dimain oleh masyarakat Cina. Jadi jelangkung ni ia diperbuat daripada gayung yang berasal daripada tempurung kelapa. Jadi patung jelangkung ni ya dihiasi dengan baju dan ada ganggang batang kayu. Setelah beberapa ritual tentang jelangkung ni dan setelah dibacakan mantra, patung jelangkung ni akan bergerak secara sendiri dan ia menandakan bahawa ada jin dan roh yang memasuki patung tersebut. Jadi ada yang mengatakan bahawa jelangkung ni berasal dari masyarakat Tionghoa yang telah lama pupuslah masyarakat. Okey, ritual langkung ni ia berasal dari nenek moyang Cina lah. Ritual ni ia menyatakan tentang wujudnya dewa moyang seperti Che Longgong iaitu dewa keranjang dan Che Lan Se iaitu dewa pelindung kanak-kanak. Permainan jelangkung ni selalu dimainkan oleh remaja pada bulan purnama ataupun festival rembulan. Jadi masa mereka main ni patungnya akan diberikan satu kapur di hujung tangannya untuk menjawab semua soalan yang diberikan oleh semua pemain. Jadi masa mereka main ni patung masa lepas mereka baca mantra tu lah, patung tu akan terasa berat dan ia akan mengangguk tanda setuju, dan selepas macam patung tu tunduk baru pemain tu boleh bertanyakan soalan kepada jelangkung tu lah. Jelangkung ni patung yang macam aku cakap tadi lah. Jadi dalam permainan ni hanya perlu 3 orang lah. 2 untuk memegang patung tu, and seorang lagi pawan untuk membacakan mantra dan menggerakkan patung tersebut lah. Yang pawan ni akan bertanyakan soalan kepada patung tersebut, and ia akan pawang sorry, dan pawang ni ia akan baca mantra dulu, and lepas tu baru lepas jelangkung ni tunduk baru ia akan tanya soalan. Jadi selepas makhluk tu datang ke jelangkung ni, ia akan
first kali ia akan memperkenalkan diri dan ia akan cerita asal usulnya and kenapa ia boleh meninggal and kenapa macam apa yang jadi sama ia kan. Jadi banyaklah mentera yang boleh kamu panggil Jelangkung ni. Macam contoh macam versi Tiongho yang macam ni, and ia sudah ditukarkan kepada versi English. Jadi untuk Jelangkung ni pun ada filem yang terkenal di Indonesia dulu. Filem ni ia diterbitkan pada tahun 2001, 2003 and last kali ada filem Jelangkung pada terakhirnya pada 2007. Okay, jadi itulah game yang aku beritahu seram. Bolehlah seram kan. Game seram yang dari dulu sampai sekarang masih dimainkan lah. Dan masih terkenal. Jadi siapa-siapa yang ada peluang and berminat untuk macam main game-game yang berkaitan dengan roh-roh and hantu-hantu ni, bolehlah main macam apa yang aku suggest tadi. Macam game-game yang aku beritahu tadi. Yang pertama sekali game Ouija, Papan Ouija. Yang kedua Charlie, dan last sekali Jelangkung. Jadi siapa yang ada masa bolehlah main game ni. Okay, jadi sekian saja video untuk kali ini. Sorry lah kalau macam awkward sikit kalau masa aku cakap, sebab ni my first time cakap pasal seram-seram ni. So itu sajalah untuk video kali ini. Okay, jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Okay.